mana-mana badan jabatan yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia mendapat perakuan sijil makanan selamat tanggungjawab industri, good manufacturing practice, hazard analysis dan juga critical control points daripada Kementerian Kesihatan untuk memperakui bahawa peraturan kebersihan makanan 2009 ataupun mempunyai sijil Veterinary Health Mark VHM, yang mana sijil VHM ini adalah digunakan untuk produk-produk haiwan. Produk juga mesti mendapat pengiktirafan halal yang dikeluarkan oleh JAKIM ataupun JAE, dan juga produk adalah dikilangkan ataupun dikeluarkan di Malaysia. Sehingga 2012 produk yang diiktiraf ada 2,228, bilangan usahawan yang terlibat 278. Untuk produk yang sedia diekspor wang Malaysia Best ada 338 produk dan bilangan usahawan yang terlibat ialah 30 orang. Untuk usahawan negeri Johor adalah sebanyak 24 usahawan dengan 223 produk usahawan dari Parlimen Parit Sulong. Daripada Parlimen Parit Sulong ada 2 orang usahawan dengan 7 produk, iaitu Fatima Food Industry dan juga Noli Product and Services. Tempoh masa untuk mendapatkan perakuan wang Malaysia Best ianya diuruskan tempoh kurang lebih kurang 14 hari. Walau bagaimanapun ia bergantung kepada kekerapan mesyuarat jawatankuasa wang Malaysia Best yang dipengungsikan oleh pihak kementerian. Negara mana sehingga kini produk wang Malaysia Best telah pun menembusi pasaran negara China, Brunei, Singapura dan juga Indonesia. Yang berhormat Padang Serai mohonkan mengenai subsidi dan juga insentif yang diberikan kepada pengeluar sayur dan juga sayur di Kamari Helen. Saya ingat bab sayur ni ramai yang bangkit. Kota Melaka pun ada bangkit, jadi daripada Sungai Siput pun ada bangkit. Saya nak menjelaskan bahawa kementerian ini melalui Jabatan Pertanian kita ada menyediakan insentif di bawah pakej amalan teknologi tanaman sayur-sayuran dan juga tanaman kontan kepada pengeluar sayur di Malaysia. Pada tahun 2012, peruntukan yang disediakan adalah sebanyak 800,000 dan tahun 2013 sebanyak RM700,000. Melalui dasar jaminan bekalan makanan 2008-2010, insentif bernilai RM1.5 juta telah pun diberikan kepada 400 orang pengeluar sayur di Kamaran Helen. Mengenai yang berhormat wujud bangkit mengenai kata ada gangster yang menggunakan pukat, setakat ini kita belum menerima apa-apa aduan, tetapi kita faham apa masalah yang berhormat bangkit. Berkata yang berhormat bangkit, saya dengar tadi Marang, Balik Pulau, setiap orang yang bercakap pasal soal nelayan mesti mereka bercakap soal pukat tunda. Pukat tunda ni bukan saya dari 1995 saya dah bangkitkan perkara ini. Memang amat sukar kita nak atasi, walaupun penguatkuasa telah pun kita bagi kepada FPMM yang dulunya dia, di bawah perikanan. Kerana itu hari ini kita cuba membuat satu sistem yang baru. Kita akan menggunakan visual tracking system, di mana dalam visual tracking system yang baru ni saya dah tengok bahawa dalam perikanan tak payah turun ke bawah, dia boleh monitor daripada ibu pejabat, di situ dah ada dah zon A, zon B, zon C. Zon A color merah, zon B color dah ada, peringkat antarabangsa pun dah ada. Jadi kita ada trigger, jadi mana-mana kapal yang melalui melanggar zon, dia akan trigger kena bunyi. Kalau dia setakat lalu saja, dia ada warna merah. Kalau dia cuba menangkap ikan, dia naik color lain. Yang ini kita sedang cuba, dan tapi yang ini ada kenakan kos. Jadi kos inilah yang kita sedang bincang, kita akan bincang di pihak kementerian, lebih kurang 5,000 lebih kalau tak silap, siapa yang patut membayar kos-kos ini. Jadi sudah tentulah kalau kita suruh nelayan dan beli, mereka tentu akan mengatakan perkara yang mahal dan sebagainya. Tapi perkara ini memang di dalam tindakan kita dan kita amat sedar perkara ini sedang berlaku. Dan juga bukan saja di kawasan yang berhormat, kawasan saya Tanjung Karang bergaduh di antara nelayan pantai dengan bot tunda, dengan sampan tunda, bergaduh sampai saya kena pergi selesaikan. Sebab itu kita tubuhkan juga rakan fish untuk kita nak mendapatkan laporan kepada kita. Jadi oleh itu kita tengoklah rakan fish ataupun telefon
yang kita terima daripada nelayan-nelayan ini nampaknya kurang juga berkesan, kerana sebelum penguatkuasa sampai bot ni pun dah hilang dah. Jadi kerana itu kita tengah mencari kaedah yang baru, menggunakan sistem teknologi yang baru. Jadi bila kita dapati mana-mana bot yang melanggar kawasan ini, kita akan terus memberikan amaran kepada mereka dan mungkin dia akan membatalkan lesen akan kita ambil. Menteri, sedikit penjelasan. Pak Menteri, terima kasih. Penjelasan Menteri menggambarkan Menteri Arif pasal masalah yang lama ini, ya, seperti gambarkan dah berpuluh tahun. Menteri, Menteri mungkin boleh mempertimbangkan hasil. Saya pernah mengadakan satu dialog dengan Merin ketika itu dan juga APMM lah ketika sebelumnya diubah ke JPM. Saya terkejut apabila dikatakan daripada setatak saya Pantai Merdeka sampai ke Teluk Bahang sana. Ketika itulah, saya ingat ni 3 tahun sudah saya bahas dengan mereka, dialog. Support sistem sokongan, maksudnya personnel, bot, secara itu saja pun terkejut saya bahawa memang tak mencukupi untuk menjaga kawasan seluas itu. Itu dari segi itu saya mengambil sikap lebih mencari jalan untuk memberi sistem sokongan terbaik. Tetapi lebih daripada itu, Mak Menteri, yang memaklumkan kepada saya, mereka menggambarkan seolah ada perkara-perkara yang saya berkata ini tanpa bukti yang jelas, tetapi suara daripada bawah ini agak kuat dan mendesak, katanya mungkin ada elemen-elemen korupsi. Yang mana seperti Menteri kata tadi, baru telefon sekejap, belum nak ambil tindakan, dah hilang. Saya rasa Menteri, dalam hal ini Menteri, saya rasa mungkin Kementerian Pertanian, apatah APPM walaupun diubah di bawah Kementerian JPM, mesti ada perubahan. Setakat mengubah satu kepada unit yang lain, saya kata itu satu perkara administrasi. Tapi apakah yang Menteri nampak perkara yang drastik sekali berlaku? Ada perubahan ataupun tidak? Masalah yang Menteri cakap. Ni Menteri lebih kurang. Saya ingat isu nanti lagi panjang lah, baru satu isu ni. Tak, saya faham masalah ini, bahawa jawapan saya dah jelas, bahawa kita akan menggunakan vessel tracking system, yang mana yang berhormat pun tahu kita yang pegawai tak cukup, alatan kita tak cukup. Jadi kalau vessel tracking system, pegawai tak payah pergi ke laut, dia duduk dekat pejabat saja 24 jam, bukan saya 24 jam, dia semalam punya laluan pun kita tahu. Jadi yang saya kata tadi, kita boleh kesan, malah kalau ada nelayan kita masuk sempadan yang kita dapat lapor, kadang-kadang nelayan kita kena tangkap, itu pun kita boleh kesan. Ini sistem yang baru, tapi sistem ni dia menggunakan kos. Ini yang saya kata, kos ini kita dah cuba buat survey. Kalau kita terus orang nelayan beli, nanti yang berhormat pembangkang pula kata, tengok kerajaan tekan lagi rakyat. Jadi kita kena tengok supaya semua orang puas hati. Walaupun ini cara penyelesaian yang terbaik, mesti kita menggunakan vessel tracking system dengan cara alat-alat ICT yang lebih canggih lagi lah. Untuk tujuan rekod, saya tidak mau tujuan rekod pada pandangan saya. Dikala hasil tangkapan kurang, tekanan nelayan yang agak beban, untuk tujuan rekod saya tidak mau kos itu ditanggung oleh nelayan. Saya rasa Menteri turun cari jalan lain. Okey, terima kasih. Itu sebablah, saya kata kita tengah kajian. Kalau tak dah lama kita laksana dah. Sistem tu dah ada. Tapi kita tahu kalau kita kenakan kos nanti balik pulau melompat pula. Nak jadi jago tekan nelayan. Jadi ya, kita faham. Sebab kita kena tengok macam mana cara kita nak buat untuk rakyat puas hati. Macam mana kita kenakan insurans. Insurans kita kenakan nelayan RM100 tu, duit nelayan bukan duit kerajaan. Tapi cara kita nak laksana tu very subtle, supaya bila kita laksanakan, rakyat nelayan boleh terima. Jadi pendidikan juga kefahaman kepada mereka mungkin kita kena laksana, dan mungkin kita akan bincang 50-50 ke, ataupun kita akan lihat asalkan nelayan boleh menerima pendekatan baru menggunakan teknologi baru yang dikenakan oleh pihak kementerian. Ni Datuk Menteri, satu sajalah, satu soalan. Ini sangkut paut dengan itu juga. Ini bot-bot yang digunakan itu, kementerian nak pasang vessel tracking dan sebagainya, tapi kebanyakan yang membuat aktiviti haram ini, mereka